Kenapa doktor tak ulas dah tentang pengkhianatan politik yang berlaku akhir-akhir ini? Ya, terima kasih. Perkataan pengkhianatan politik ini pun satu istilah. Apa yang dimaksudkan dengan pengkhianatan politik? Saya merasakan pengkhianatan politik ini bukan berada pada sehari dua ini. Pengkhianatan politik ini berlaku sejak daripada awal. Sejak politik ini dalam sejarah manusia ini wujud, pengkhianatan itu memang berlaku. Dan politik ni seperti mana kata sebahagian tokoh, as-siyasatul ukhtul kadhib. Siasat itu saudara kepada pembohongan. Jadi ia satu pembohongan. Dalam banyak keadaan dia pembohongan. Kalau nak kira pengkhianatan, kita tahu pada manifesto yang lepas, semasa kerajaan yang lepas, berapa banyak manifesto yang tak dilaksanakan, yang lain yang dijanjikan, yang lain yang muncul. Setiap kali muncul mereka akan justifikan, kata bukan semua benda kita boleh tunaikan janji. Janji itu adalah manifesto bukan kitab suci. Dan banyak lagi perkara yang khianat terhadap janji. Dan kemudian apabila orang yang khianat terhadap janji, kemudian mereka menyaksikan mereka dikhianati oleh pihak lain, itu kita rasa dalam dunia mereka itu sentiasa khianat mengkhianati. Cumanya kita sebagai rakyat yang berada pada posisi rakyat, saya bukan orang politik, saya di sisi rakyat, saya bercakap tentang beberapa isu politik kerana itu menyentuh soal rakyat. Sisi rakyat, apabila seorang Perdana Menteri itu telah dilantik oleh Yang di-Pertua Agong yang merupakan kuasa yang tertinggi ulil amri, maka apa pilihan yang ada pada rakyat melainkan mengakui apa yang diputuskan oleh ulil amri. Saya dah sebut, saya ada artikel saya dalam hal ni, kata saya tak ulas, saya ulas. Pada 1 April atau pada 5 April saya menulis satu artikel menjawab surat seorang pemuda yang mendakwa dia daripada Parti Amanah, yang bertanya tentang hal ini, tentang kerajaan yang diambil secara tidak melalui salurannya. Saya menyatakan bahawasanya itu adalah pilihan. Kerana di dalam sebagai rakyat Malaysia, antaranya ialah rukun negara, iaitu mentaati raja. Jadi sebab itu maka raja berperlembagaan, apabila raja itu memutuskan sesuatu benda, kesetiaan kepada raja dan negara, kita melaksanakan kesetiaan kepada raja dan negara itu dalam batas-batas yang dibenarkan agama. Walaupun mungkin kita setuju ataupun tak setuju. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, meriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya, Nabi kata as-sam'u wa ta'ah 'ala al-mar'i muslim fima ahab aw karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'ata wala ta'ah. Dengar dan taat wajib ke atas individu muslim dalam perkara yang dia suka ataupun dia tak suka, selagi mana bukan maksiat. Jika perkara itu maksiat, maka tak ada dengar dan tidak ada taat. Jadi Yang di-Pertua Agong telah melantik, kita tak terlibat dengan perjanjian antara mereka apa yang mereka janjikan. Tapi saya secara personal, Tun Dr. Mahathir pada 8 Oktober menulis pucuk surat kepada saya peribadi, menceritakan tentang krisis politik ketika itu. Surat peribadi beliau kepada saya. Dalam hal itu beliau menyatakan beliau sahaja yang terikat dengan janji untuk menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kepada orang yang beliau janjikan. Selain pada beliau tidak terlibat dengan janji tersebut. Itu kata-kata beliau di dalam surat pada saya. Jadi saya faham bahawasanya orang lain tak terlibat dengan janji itu. Kemudian katakanlah andai kata, bukan saya kata ia, andai kata memang berlaku perampasan kerajaan tidak mengikut prosedurnya, kemudian kerajaan itu telah tertegak dan menegakkan asas-asas kenegaraan dan berjalan di atas asas-asas kenegaraan, apa ada pada pilihan rakyat? Adakah rakyat nak keluar macam rakyat Amerika sekarang, musnahkan jalan-jalan raya, musnahkan kedai-kedai? Adakah itu nak dilakukan? Ataupun rakyat sebenarnya mentaati, menerima keadaan yang ada, dan kemudian mungkin mereka memprotes atau memberi pandangan mengikut saluran-saluran yang lain kalau ia berlaku. Kerajaan Abbasiyah umpamanya, ia ditegakkan setelah menumpaskan kerajaan Bani Umayyah. Pun begitu di bawah kerajaan Abbasiyah ramai imam-imam, termasuk Al-Imam Syafi'i, termasuk Muhammad Hasan Asy-Syaibani sebelum itu, termasuk Imam Malik
yang memanggil para pemerintah itu dengan Amirul Mukminin dan mengiktiraf ia sebagai khalifah. Dan ini adalah proses. Dan saya rasa bukan kerja rakyat, kawang yang berjanji antara kawang sendiri. 2-3 orang berjanji memfaraidkan negara ini di kalangan mereka, kemudian ada yang dapat dan ada yang tak dapat, satu sama lain pun menunggu untuk memangsakan antara satu sama lain. Kemudian yang tak dapat, semasa berjanji mereka tak pernah bertanya hal agama. Lepas tak dapat janji mereka bertanya agama. Sebab itu agama menjadi sendaan dan mainan kadang-kala dalam hal-hal yang seperti ini. Parti yang bertanya saya itu, kalau dia mendakwa daripada Parti Amanah, partinya sendiri ialah parti lompat parti. Kerana saya tahu sejarah mereka, bukan saja mereka lompat parti meninggalkan parti mereka, mereka bersumpah bai'ah mentalakkan isteri mereka jika sekiranya mereka mengubah janji mereka. Kerana mereka menulis surat kepada Majlis Fatwa Negeri Perlis. Kerana mereka tahu bahawasanya mempunyai, walaupun sisi pandang saya ialah soal jatuh ataupun tidak jatuh talak satu hal yang lain. Tapi soal mereka berjanji, artinya bermain parti politik dengan janji yang begitu dahsyat sehingga dipertaruhkan isteri. Walaupun sisi hukum fiqahnya itu mungkin ada perbincangannya yang kita telah memberikan pandangan itu. Begitu juga soal pengkhianatan kepada manifesto dan seumpamanya. Kemudian apabila mereka rasa mereka dikhianati, baru bertanya apa dalil hukum orang khianat. Semasa mereka mengkhianati, mereka tidak pernah bertanya apa hukum melakukan khianat. Dan khianat itu pun nak ditakrif, betulkah khianat ataupun perjanjian yang lara antara satu sama lain. Dan kemudian betulkah macam saya telah sebut sebelum ini, hak siapa negara ini sehingga seseorang mendakwa bahawasanya ini hak saya, dia dah janji pada saya. Kalau kereta saudara janji pada saya, saudara memang berhak berjanji. Tapi kalau kereta jiran sebelah, saudara tak boleh berjanji untuk memberinya pada saya. Kerusi dalam negara ini hak siapa sebenarnya sehingga seseorang boleh menyatakan khianat ataupun tidak jika diberikan kepada orang lain. Dan bagaimanakah menentukan bahawa ini adalah mandat ataupun tidak mandat di dalam keserabutan yang ada. Apakah ditentukan dengan seolah-olah dia menang kali pertama ataupun ditentukan dengan jumlah rakyat yang mengundi secara majoriti bagi sesuatu kumpulan yang bergabung. Ini juga satu persoalan yang mesti dibincangkan secara panjang. Jadi sebab itu saya menyatakan bahawasanya move on, fokuskan kepada apa yang berlaku. Dan saya akan, macam saya kata, saya akan mengkritik apabila perlu mengkritik. Mereka tanya kenapa tak kritik sekarang? Keadaan kerajaan rakyat menghadapi COVID, berbagai masalah, ada 1-2 isu yang hanya membabitkan orang politik. Hari ini mereka bertanya saya tentang isu berkenaan. Sebelum ini mereka tak bertanya pun. Bahkan jika kita masih ingat, terus terang dulu ada video saya, saudara Khalid Samad umpamanya menyatakan bahawa mufti patutnya jangan cakap, kalau nak cakap politik masuk politik. Hari ini disuruh kumpulan mereka menyuruh untuk kenapa saya tak mengulas tentang apa yang berlaku. Inilah saya rasa sikap banyak, so many faces, mereka mempunyai terlalu banyak wajah. Dan bukan saja mereka saja, sama ada parti yang melawan mereka, parti satu lagi pun begitulah orang politik. Maka saya tidak mengikut rentak mereka. Apabila perlu saya akan mengulas, apabila tidak perlu lebih baik saya diam ataupun saya memberikan pandangan dalam hal yang lebih diperlukan.